Guys, so finally, it's happening guys. Finally, Luffy at his strongest form yet. Luffy punya Gear 5 dah bertarung one on one dengan Kaido. Benda ni kalau aku ingat balik benda ni mana lama gila lah orang buat teori pasal Gear 5 Luffy akan fight dengan Kaido. And of course, since Kaido ni satu watak yang orang dah lama gila hype, expectation orang ialah orang akan ingat Luffy akan fight dengan Kaido menggunakan Gear 5 and fight tersebut akan jadi epic gila. Satu fight yang sangat badass. Tapi Oda dia memang, otak dia memang lain daripada orang lain lah. Instead of bagi kita satu fight yang sangatlah badass, satu fight yang sangat epic, dia bagi kita fight yang paling goofy, yang tak pernah dibuat orang lah dalam anime punya ni. I mean, yes, One Piece punya series ni memang banyak lah goofy punya fight. Kalau kita tengok Crocodile versus Luffy pun memang dah goofy, memang merepek gila. Even Luffy versus Enel pun dah merepek banyak juga. Tapi nothing compare with this chapter lah. Chapter ni memang dia punya merepek tu memang on another level lah. Chapter ni memang sumpah bagi aku banyak gelak gila masa baca ni. Even aku dah ulang dekat 5 kali kan. Aku baca kali ke-5 tu pun aku gelak gila-gila kat sebab memang lawak gila. Like Luffy, dia literally tukarkan Kaido jadi dia punya skipping rope. Like bro, that is the strongest creature and Luffy boleh main-main je dengan dia, siap buat dia jadi skipping rope. Like what? Sorry, aku masih lagi in. sorry, aku tak boleh control diri aku sebab aku masih tak boleh move on dengan chapter ni. Sebab hari ni actually hari Jumaat tau. Selalu aku buat video hari Sabtu. So aku tak move on lagi lah dengan chapter ni. So since chapter 1045 ni kita dapat full fight between Luffy versus Kaido. So aku tak adalah nak go through page by page kan. Sebab it's all about Luffy punya fight scene. So usually kalau chapter tu banyak fight je, video aku akan jadi pendek sebab there's nothing much to dissect kan. Sebab fight scene. Tapi aku rasa dalam video kali ni aku akan fokus more on kita merungkai lah apa true nature of Luffy punya Devil Fruit ni. And also dalam chapter yang lepas, review yang lepas, aku ada mention lah aku punya pendapat tentang Luffy punya Devil Fruit ni kan. And aku rasa selepas baca chapter ni ada a few things yang aku disagree lah dengan apa yang aku cakap dalam video lepas. So jomlah kita sembang pasal benda tu. By the way, sebelum aku start aku punya video, aku nak cerita sikit lah sponsor kepada video ni, which datang daripada animecartel.co punya IG shop. Dia ada jual satu baju One Piece, which is Wings of the Pirate King punya baju. So hampa check out this video yang aku akan pasang nanti. And hampa boleh tengok lah betapa gempaknya baju yang mereka jual. So, Wings of the Pirate King. Apakah maksud dia kan? Mai aku cerita. So, dalam chapter 1020, Robin actually describe Sanji dan Zoro sebagai the Wings of the Pirate King. Which benda ni basically means ialah Sanji dan Zoro merupakan sayap yang akan membantu Luffy untuk terbang and jadi Pirate King. Gitu lah. So, bersebenar dengan title baru Sanji dan Zoro ni, IG store animecartel.co ni pun mereka buatlah baju untuk menyambut title baru Sanji dan Zoro. So kotak, free gift sticker dan kad ni hampa boleh dapat kalau hampa beli combo kedua-dua baju. Macam boleh nampak lah dia punya packaging tu memang kemas punya. So ni baju first, hampa boleh nampak ada Roronoa Zoro punya design kecil punya dekat bahagian depan. Tapi part yang paling gempak sebenarnya ada dekat belakang dah. So ni design belakang dia full lama, memang lawa gila. Dia punya material buat daripada t-shirt premium cotton 200 GSM. Ni pula design untuk Sanji. So personally aku minat design Sanji lagi. Tapi kalau hampa minat dua-dua, hampa boleh beli dua-dua terus. So kedua-dua baju ni actually pre-order and dia open daripada 29 bulan sampailah 5 April. And sehelai RM43. So apa-apa hampa boleh check out TikTok channel animecartel.co. Aku ada tag daripada dekat bawah. Alright, so jom kita proceed kepada chapter 1045 punya review and analysis. So macam aku cakap tadi, video ni aku nak sembang banyak pasal apakah the true nature of Luffy punya Devil Fruit ni. Adakah dia ada reality manipulation, adakah dia ada Toon Force apa semua tu. Jom kita sembang pasal benda tu. But first of all, kita akan sembang dulu lah pasal rupa sebenar Luffy Nika form ni ataupun Gear 5. Aku suka panggil Nika form kan. So kalau dalam review minggu lepas, actually kita dapat banyak lah fanmade yang kata yang lukis rambut Luffy tu sebenarnya warna orange and dia pakai baju warna merah seperti biasa. Tapi dalam chapter ni kita actually boleh nampak based on apa yang Mato cakap, Luffy ni sebenarnya semua warna putih. At least rambut dan baju dia warna putih. Even dekat pertengahan dalam chapter ni kita boleh nampak Kaido actually mention yang what in the world is he? This pure white transformation. So mungkin boleh jadi yang bukan baju dan dia punya rambut je colour putih, but instead dia punya badan pun glowing colour putih juga. Since kita kena ingat Luffy merupakan Zoan punya user, so mungkin this is his Zoan punya form, and dalam dia punya Zoan punya form ataupun mungkin hybrid punya form, satu badan dia actually jadi glowing warna putih.
Sort of mungkin lebih kurang macam Naruto punya Kyuubi cakramut, but instead of colour kuning, Luffy bertukar warna putih. Sebab kalau tengok balik dekat panel Yamato tu, dia cakap it really is Luffy, he was unrecognizable. Maksudnya dari pandangan Yamato pun, Luffy punya Gear 5 sekarang ni, dia hampir tak kenal siapakah Luffy tu. So dari segi dia punya perubahan bentuk tu, mesti ada satu perubahan yang quite significant lah, sehingga Yamato sendiri cakap yang dia hampir tak kenal Luffy. So mungkin badan dia sekali glowing colour putih juga. And what if actually Gear 5 Luffy ni, Oda sebenarnya dia ambil inspirasi daripada kartun western zaman dulu. Which kalau kita ingat balik, kartun western zaman dulu, aku rasa most of us tak ingat lah sebab kita tak melalui zaman tu. Tapi kartun zaman dulu, dia actually warna hitam putih, which orang panggil sebagai rubber hose punya kartun. And banyak lah yang Toon Force yang orang dah cakap semua tu, yang benda-benda merepek-merepek tu. Toon Force benda tu banyak lah berlaku dalam kartun-kartun zaman dulu. Benda-benda merepek yang macam Luffy buat lanjut ni, which dia dah melambung daripada Onigashima, and then suddenly dia boleh berhenti dekat mid-air, dia lari balik. Benda-benda macam ni banyak gila berlaku dalam kartun-kartun western zaman dulu. Which again, benda ni actually originate from rubber hose punya kartun. So rubber hose punya kartun, dia warna hitam putih. So what if actually Luffy dalam form ni, dia sebenarnya menyerupai rubber hose punya kartun. So bila episod ni dah di-animate di dalam anime, mungkin kita akan nampak macam suddenly memang semua anime tetapi Luffy tu tiba-tiba dia nampak lain daripada lain. Sebab apa? Sebab dia menyerupai rubber hose punya kartun. So it could be a two character, where satu manga punya character versus kartun punya character, which is Luffy. Sebab memang it is obvious lah dalam chapter ni, Oda punya inspiration untuk Gear 5 ialah kartun western zaman dulu. Sebab dia banyak gila apply Toon Force di dalam chapter ni. For those yang tak tahu Toon Force, aku dah pernah explain dalam video yang lepas, so hampa boleh pergi tengok. So if it is true yang si Luffy ni actually diinspirasikan oleh rubber hose punya kartun, and bila dia dalam form ni dia actually menyerupai rubber hose punya kartun, then Toei memang kena fikir banyak-banyak sebab mereka kena spend budget yang banyak lah sebab nak bagi nampak Luffy dalam bentuk rubber hose kartun, and at the same time tak nak bagi nampak pelik sangat di dalam anime punya setup. So it will be something really interesting. Okay, then jom kita proceed kepada apa sebenarnya power awakening Devil Fruit Luffy ni kan. So dalam chapter ni kita actually boleh nampak Kaido actually dia komen dekat apa yang berlaku dekat Luffy ni. Dia cakap yang finally hang dah awaken Devil Fruit hang. Kenapa aku cakap hang dah awaken? Sebab hang dah boleh tukar hang punya surrounding jadi getah. Which itu memang apa yang para Misia boleh buat bila mereka dah awaken. Tapi Kaido juga cakap yang peliknya, hang sekarang ni dah transform badan hang jadi lain, which benda tu typically berlaku dekat Zoan. So benda ni actually bukan kita fans sajalah yang pelik, rupanya Kaido sendiri pun confused dengan apa yang berlaku dekat si Luffy. So here's a thing Luffy ni pun walaupun dia dari segi awakening, dia awaken macam Paramecia, tapi actually dia tak sama sangat macam awakening Paramecia. Kenapa aku cakap itu? Kalau kita tengok sebelum ni, dua Devil Fruit user yang dah pernah awaken, Paramecia Devil Fruit user, which is Doflamingo dan Katakuri, mereka dua merupakan Paramecia user yang dah awaken. And bila mereka dah awaken, mereka boleh tukar mereka punya surrounding kepada mereka punya own element. Sebagai contoh, si Katakuri dia boleh tukar sekeliling dia jadi mochi, while Doflamingo dia boleh tukar sekeliling dia jadi string. And mereka ni dari segi affecting the surrounding, mereka hanya boleh affect benda yang tak hidup, macam bangunan, tanah. Mereka tak boleh pun affect enemy mereka. Tapi in case of Luffy ni, dia actually boleh affect enemy dia juga which is Kaido. Kalau kita tengok balik awal-awal masa Luffy fight dengan Kaido ni, which yang si Kaido telan dia, and suddenly Luffy jadi bola besar dalam badan Kaido ni. Kaido actually mention cakap, your body is meant to be rubbery, not mine. So maksudnya Kaido sendiri rasa badan aku jadi getah ke suddenly jadi expand dalam badan tu kan. And part yang lagi merepeknya ialah kita boleh nampak masa Luffy dalam perut si Kaido ni, somehow dia boleh seluk tangan dia keluar daripada biji mata si Kaido, and dia boleh keluar pula daripada mulut macam tu. So this is something way beyond normal punya Paramecia punya awakening. Sebab kita dah pernah nampak dua Paramecia awaken punya user, and we never see something like this. Kita tak pernah nampak mereka boleh affect dia punya enemy. Selama ni kita hanya boleh nampak mereka boleh affect dia punya surrounding, which is benda-benda yang tak hidup. Tapi in case of Luffy, even enemy dia pun dia boleh affect. And kita juga boleh nampak scene yang lebih kurang sama dalam chapter ni, in which Luffy dia actually tumbuk muka si Kaido, and muka Kaido tu actually berlubang and dia tangan dia tembus. Dan lepas tembus, dia cabut balik, muka Kaido jadi elok balik. Yang tu memang panel paling pelik dalam chapter ni, which dua panel tersebut Satu yang mata, yang tangan Luffy keluar daripada mata Kaido, dan satu lagi Luffy tumbuk muka Kaido tembus ke belakang. So benda ni aku rasa lah, okay, ni again ni hanya aku punya pendapat.
Mungkin Luffy, dia boleh tukar enemy dia jadi getah juga. And bila dia tukar jadi getah, dia bukan tukar getah biasa-biasa macam mana getah yang affect badan dia tu. But instead, getah kali ni dia mungkin lebih malleable. Mungkin instead of just stretching and compressing, dia mungkin boleh juga buat lubang and tutup lubang. Sort of lebih kurang sama macam Logia punya user. But aku akan explain more about that nanti. So sekarang aku nak sembang sikit pasal Mythical Zoan. So Luffy sekarang memang kita dah tahu dia dah confirm bukan Paramecia punya user, and dia punya awakening dia pun nampak je macam lebih kurang sama macam Paramecia punya awakening, tapi sebenarnya tak. Sebab apa? Sebab dia boleh affect enemy dia juga. So untuk nak make sense kan benda ni, kita kena sembang, aku kena address sikit lah pasal benda yang aku dah sembang dalam chapter lepas. So dalam chapter lepas, aku actually buat satu teori lah. At least pendapat aku rasa yang mungkin Devil Fruit Luffy ni sebenarnya dia ada reality manipulation punya ability. For those yang tengok video aku yang daripada chapter lepas, hampa tahulah kan apa yang aku sembang tu. Tapi dalam video ni aku rasa aku ada pendapat yang berbeza, which is aku rasa, what if Luffy punya base form tu memang getah sebenarnya, and Sun God Nika tu memang dari segi mitologi dunia One Piece, dia tu sebenarnya manusia getah. And bila dia dah awaken, dia boleh affect anything including dia punya enemy and tukar jadi getah juga. Kenapa aku rasa macam benda ni boleh make sense? Sebab first of all, kita kena tengok Mythical Zoan merupakan satu kategori yang sangat pelik di dalam dunia One Piece. Sebab apa? Sebab mereka ni walaupun mereka Zoan, tapi mereka masih ada special ability yang menyerupai Paramecia punya user. Sebagai contoh, kita tengok Marco. Marco merupakan Zoan punya user yang boleh tukarkan diri dia kepada Phoenix. Yes, dia boleh tukar badan dia jadi burung. Memang it's the same thing as how all Zoan works. Tapi dia ada satu special attribute, satu special ability yang membuatkan dia macam lain sikit daripada Zoan, which dia ada ability untuk heal diri dia dan juga heal orang lain menggunakan api warna biru. Power untuk heal diri sendiri and heal power orang lain tu, itu actually power yang lebih kurang sama macam Paramecia. Tapi si Marco ni bukannya Paramecia punya user. And then kita tengok pula dekat Sengoku, which is Hito no Mi model Daibutsu. Si Sengoku ni pun, dia memang Zoan, Mythical Zoan. And bila dia dalam dia punya Zoan form, dia jadilah bentuk colour emas dia tu kan. Which memang sebiji sama macam mana how Zoan Devil Fruit user works. But then, dia ada lagi satu special ability in which dia boleh buat satu shockwave. Dia boleh buat shockwave lah daripada tangan dia tu kan. So the ability untuk membuat shockwave ni, benda ni pun actually macam Paramecia punya ability juga kan. Tapi Sengoku bukan Paramecia, dia merupakan Mythical punya Zoan. So aku rasa ni merupakan satu trend lah yang semua Mythical Zoan user ada, in which first mereka memang ada dia punya Zoan punya property, which tukarkan badan mereka kepada whatever creature yang mereka makan tu. But at the same time, mereka ada juga another extra ability yang menyerupai Paramecia. Another example aku bagi hampa, which is Devil Fruit Katarina Devon, which orang bawahan si Blackbeard, dia kan makan Devil Fruit QB, Inu Inu no Mi model QB no Kitsune. So si Katarina Devon ni pun, dia ada satu extra ability yang macam Paramecia juga, which dia ada ability untuk menyerupai orang lain. Kan kalau kita ingat balik masa Moria pergi jumpa si Blackbeard tu, si Katarina Devon ni actually dia menyerupai kawan dia yang ada ability halimunan tu. Aku dah tak ingat nama dia, sorry, nama dia tak keluar sekarang. But yeah, dia ada extra ability yang menyerupai Devil Fruit Paramecia punya user juga. So benda ni aku rasa macam satu common trend lah untuk semua Mythical Zoan punya user, in which mereka ada extra ability yang tak macam Zoan, but instead dia more leaning towards Paramecia punya ability. In fact, kalau kita fikir balik, Marco tu, dia bukan sahaja ada ability macam Paramecia dan Zoan. Logia punya power pun dia ada juga. Sebab apa? Sebab bila dia jadi burung colour biru tu, any non-haki punya attack akan tembus attack dia. Akan tembus badan dia. So yeah, in terms of Marco tu pula, dia actually ada 3 property tau. Logia pun dia ada, si Paramecia pun ada, Zoan pun ada. Padahal dia just a Mythical Zoan. So now kita macam dah boleh nampak memang semua Mythical punya Zoan ni, dia ada satu extra ability yang menyerupai Paramecia, or at least something yang bukan nampak macam normal punya Zoan. So aku rasa benda ni make sense je lah untuk Luffy, which is Hito no Mi model Nika ni, untuk ada extra ability, which in this case ability dia lebih kurang sama macam Awakening Paramecia, tapi dia boleh do more than apa yang Awaken Paramecia Devil Fruit user boleh buat. So ni macam satu extra ability yang dia ada. Mungkin sebelum dia awaken, dia hanya boleh tukar badan daripada getah, sebab itu apa yang Sun God Nika punya power, normal punya ability. And then bila dia awaken, dia boleh tukar lah surrounding including dia punya enemy kepada getah. So mungkin lah this special ability Mythical Zoan punya user, dia hanya boleh unlock bila mereka dah awaken Devil Fruit mereka. So mungkin Marco, before this, dia hanya ada ability untuk tukar kepada Phoenix.
Tapi bila dia dah awaken, baru dia ada that special ability which dia boleh heal dia punya damage and also heal others. And mungkin the same thing happen juga dekat Sengoku, di mana sebelum dia awaken, dia hanya boleh tukar kepada Daibutsu punya mode. Dia boleh tukar jadi manusia yang disalut dengan emas yang gergasi. Tapi bila dia awaken, baru dia boleh unlock that special ability in which ability untuk mengeluarkan shockwave. And aku rasa Marco dan Sengoku ni macam tak pelik pun lah kalau dia dah awaken, sebab dia dua ni memang top tier punya karakter. Satu tu memang Sengoku, tak payah sembang lah. Marco ni pula memang first commander. So yeah, it's not something weird lah, sebab Katakuri first commander pun dia dah awaken. So tak pelik di situ. So mungkin nanti lah bila Luffy dah fight dengan Kaido punya lama kan, and then suddenly Marco actually nampak pertarungan tersebut. And bila fight tu dah habis, mungkin Marco akan jadi orang yang bagi tahu Luffy yang, weh Luffy, hang sure ke Devil Fruit ni Paramecia? Aku rasa Devil Fruit ni bukan Paramecia. Devil Fruit ni aku rasa Devil Fruit Mythical Zoan, or at least Zoan lah. Sebab apa Marco boleh bagi tahu? Sebab Marco sendiri dia mythical punya Zoan punya user kan. So dia tahulah apa normally berlaku dekat mythical punya Zoan punya user. So mungkin Marco orang yang akan bagi tahu yang, oh Luffy hang sebenarnya tak ada Devil Fruit Paramecia. Sebab sekarang ni kalau kita ingat balik, Gorosei je yang tahu pasal benda ni. Mungkin Shanks tahu jugalah. Kita fans yang tahu banyak pasal benda ni. Tapi Luffy, Kaido and nobody else tahu yang sebenarnya Luffy tak makan Gomu-Gomu no Mi, but instead dia makan a mythical Zoan punya fruit. So mungkin Marco lah orang yang akan drop that information, tapi mungkin dia tak akan bagi tahu full story lah. Mungkin Marco tak adalah that knowledge pasal Hito-Hito no Mi Modern Nika. Or mungkin dia pun tahu sebab dia Whitebeard punya pirate kan. So mungkin Whitebeard pernah cerita kat dia. I don't know lah. But yeah, nampak gayanya memang Oda kena bagi banyak gila lah explanation pasal Devil Fruit, sebab it just become very confusing right now. And aku rasa ni lah peluang yang terbaik untuk Oda nak reveal dekat kita pasal Vegapunk. So kalau kita ingat balik dulu, masa dalam SBS, Oda pernah explain tau. Oda pernah cakap yang nanti akan ada satu karakter yang akan explain pasal detail of Devil Fruit. And karakter tersebut ialah Vegapunk. And sampai sekarang kita tak pernah nampak lagi mana Vegapunk ni, muka dia macam mana pun kita tak tahu. So mungkin in next up, kita akan found out more pasal the nature of Devil Fruit. And mungkin Vegapunk akan jadi orang yang bagi tahu pasal informasi tersebut. And mungkin dia jugalah orang yang akan give us more information pasal Hito-Hito no Mi Modern Nika yang Luffy makan ni. Also right, kan aku cakap tadi aku tak rasa Luffy ada reality manipulation. And yes, aku rasa lah, aku rasa mungkin everything yang Luffy buat ni semua related dengan getah je. Cuma it just happen in a very goofy way. Sebagai contoh, scene yang Luffy lari dekat udara tu, aku rasa mungkin boleh jadi yang Luffy actually tukarkan udara jadi getah, so dia boleh lari tu. And time dia lari tu, sebabkan ada geseran dan sebab ada friction, sebab tu keluar api. And also the reason kenapa dia boleh tumbuk muka Kaido sampai dia berlubang dan dia bawa keluar balik ialah sebab dia boleh tukar badan Kaido jadi getah. And macam aku cakap juga tadi, instead of dia hanya boleh stretching and compressing the rubber, mungkin dia juga boleh buat lubang dekat getah tu. Kiranya dia macam ada more control on that rubber rather than just tarik and then lepaskan balik. So aku tak terkejut lah, mungkin next chapter kita boleh nampak yang Kaido cuba nak tumbuk Luffy, dan suddenly badan Luffy ada lubang. Sebab apa? Sebab badan dia buat pada getah, and dia boleh control more getah yang ada dekat badan dia. Cumanya when it comes to the enemy, aku rasa dia ada lah kot limitation di mana how much dia boleh control dia punya enemy. Sebab kalau lah dia boleh tukar enemy dia jadi getah, and then dia boleh je lah buat enemy dia jadi getah permanently, and then bam, dia menang. That would be too overpowered lah untuk Luffy. So mungkin in terms of enemy dia, mungkin dia ada limitation lah. Dia hanya boleh tukar getah, tapi effect tu hanya sangatlah temporary. Mungkin hanya last for like 10 second, 20 second. Also speaking of limitation, jom kita sembang sikit lah pasal limitation Luffy punya Gear 5 ni. Sebab memang obviously Gear 5 ni akan ada huge drawback, sebab it is such a powerful punya form. And Oda kita tahulah dia takkan buat watak Luffy ni terlalu overpowered, sebab series One Piece ni masih lagi ada banyak benda nak going on. Ni bukannya final arc. Kalau ni final arc, then aku tak terkejut lah Oda buat Luffy so overpowered. But at this point aku tak rasa Luffy akan jadi that overpowered yet. So of course Oda akan letak banyak gila restriction dekat Gear 5 Luffy ni. So dalam chapter ni kita boleh nampak juga yang Luffy sebenarnya dia dah hilang dia punya ability buat sementara. Ada satu page panel ni kita nampak dia daripada dia punya Gear 5 suddenly jadi manusia biasa balik. And then suddenly Luffy tiba-tiba dapat bertukar form balik, and dia mention lah get loud again, heartbeat. So mungkin Luffy dia ada a few limitation in which mungkin dalam dia punya Nika form ni kenapa aku suka ulang Nika form dalam dia punya Gear 5 punya form ni, mungkin dia hanya boleh bertahan dalam seminit, 2 minit, and then dia akan revert balik pada manusia biasa.
I mean dia punya normal form, and then mungkin dia boleh drum dia punya heartbeat again, and dia bertukar balik dalam dia punya nikah form. Tapi mungkin ada limit lah, mungkin like 3 kali sahaja dia boleh buat benda tu, and then boom, dia dah habis terus nikah punya form. And every time dia guna dia punya nikah punya form ni dan dia punya heartbeat tu, perhaps the drawback is ialah Luffy akan shorten dia punya lifespan. Sebab sebelum ni kalau kita ingat balik masa Luffy guna gear second tu pun the same drawback happen now, in which lifespan dia dah berkurang. Lifespan ni maksudnya jangka hayat lah. Perhaps mungkin Luffy sepatutnya mati umur 60, tapi sebab dah berkurang setahun jadi umur 50. So mungkin ini drawback dia lah, which such a huge drawback lah untuk watak Luffy. And si Kaido sendiri pun mention juga dalam chapter ni, which dia cakap, hey, you really gonna kill yourself. So mungkin ini salah satu hint yang Oda bagi, di mana every time Luffy menggunakan dia punya Nika punya form ni, dia actually mengurangkan dia punya lifespan. And benda ni mungkin akan strengthen back lah the theory about Luffy akan mati awal. For those yang tak tahu pasal teori ni, adalah lama dah lah orang buat teori ni, in which by the end of the story, mungkin time Luffy dah jumpa harta karun One Piece, dia akan mati juga macam Roger. Sebab apa? Sebab dia dah guna banyak ability. Sebab sebelum time skip pun, bila dia guna gear second, actually dia dah shorten dia punya lifespan. Dalam Impel Down pun, masa dia nak diselamatkan, nak dihidupkan balik, nak disembuhkan daripada poison si Magellan tu pun, Ivankov mention yang 10 tahun of his lifespan dah dikurangkan. So now mungkin with this Nika punya form ni pun, dia actually boleh reduce Luffy punya lifespan. So mungkin by the end of the story, bila Luffy dah jadi Pirate King, dia pun ada jangka masa yang pendek juga. Mungkin lepas dia jumpa harta karun One Piece, dia hanya ada 6 bulan sahaja, and then dia mati. Tapi ini hanya akan berlaku kalau time One Piece tak nak habis lah. Sebab seriously, Gear 5 Luffy ni terlalu kuat So Oda memang akan letak satu drawback yang sangatlah significant, something yang hanya akan membuatkan Luffy guna that Nika form bila dia betul-betul perlu je. So aku tak tahulah, but it's just something yang aku terfikir, and suddenly aku terfikir pasal teori tu. So apa pendapat hangpa pasal teori yang Luffy akan mati awal tu? Cuba berkomen sikit lah. So chapter 1045 ni memang totally 100% fight saja. Aku rasa next chapter 1046 Kaido akan buat comeback sikit kot, and aku tak rasa Luffy akan terus bantal Kaido and then Kaido kalah. Kaido mungkin akan buat comeback sikit, and dia akan membuatkan Luffy struggle, or mungkin Luffy punya drawback suddenly dah kick in and dia dah tak boleh tukar pada Nika form. Kena tunggu ke apa, aku tak tahulah, but aku tak rasa Oda akan buat Kaido dikalahkan dengan mudah straight away macam tu je. Kaido akan buat comeback sikit and akan buatkan Luffy struggle before Luffy betul-betul boleh kalahkan dia. So next chapter mungkin kita boleh nampak lah Kaido finally bangkit, and mungkin dia dapat power of flashback, sebab kita tak dapat lagi flashback Kaido. So mungkin Kaido pun akan dapat flashback and dia dapat power up lah sebab ada flashback. Also kita pun tak tahu sebenarnya yang si Kaido ni dia dah awaken ke belum. Sebab for those yang tengok aku punya video collab dengan si Wibro tu, aku dah mention lah yang aku rasa Kaido ni tak awaken lagi Devil Fruit dia. And actually ramai tak orang argue yang cakap Kaido sekarang dah awaken. Sebab apa? Sebab nama Devil Fruit dia ialah Fish Fruit Model Dragon. So mungkin sebelum ni dia naga, and then sebelum ni dia ikan, and then bila dia dah awaken, dia jadi naga. Well actually aku tak rasa that is the case lah. Sebab untuk mythical punya Zoan Fruit, bukan mythical lah, untuk Zoan Devil Fruit in general, Oda memang suka letak nama yang macam tak kena mengena sikit dengan binatang yang jadi. Yang paling pentingnya ialah model je. Apa yang aku masukkan? Okay, kita tengok contoh lah. Semua Devil Fruit dinosaur dalam One Piece, which is kalau tengok King Pteranodon, kalau si Queen dia makan Devil Fruit Brachiosaurus. Semua dinosaur Devil Fruit dalam dunia One Piece, nama dia actually Ryu Fruit. Lepas tu model yang berbeza. Ryu tu maksudnya Dragon Fruit. Walaupun nama dia Dragon Fruit, contoh Dragon Fruit model Brachiosaurus Queen kan, dia bukan an actual dragon pun, dia just a dinosaur. Same goes with Yamato punya Devil Fruit, which nama Devil Fruit Yamato ialah Inu no Mi Dog Fruit model Mythical Fox apa benda tah. So Yamato actually musang, bukannya anjing. Tapi nama dia Dog Fruit. So nampak tak, untuk Zoan punya Devil Fruit, dari segi naming dia tu, yang pentingnya model je. Yang belakang-belakang tu tak apa nak penting sangat. Bukan tak penting lah, aku rasa Oda mengambil inspirasi daripada biologi. Sebab kita tahu dia ada genus and then kita ada species. Contoh macam leopard, cheetah, lion, semua datang daripada genus cat, kucing. Aku tak pastilah terms dia genus ke apa, aku dah lama tinggal biologi. But you get the idea lah kan. So aku tak rasa. So Kaido ni bukan an actual fish pun, dia memang dragon. It's just that mungkin dalam kepala otak Kaido, mungkin dalam kepala otak Oda, dia rasa macam naga ni ada kena-mengena dengan ikan, sebab tu dia letak fish fruit. So kita tak dapat any confirmation yang
Kaido punya Devil Fruit dah awaken ke belum. So mungkin Kaido akan tunjuk dia masih lagi ada perkara tersembunyi. So itulah dia review One Piece chapter 1045. Chapter ni memang gempak. And yang the best thing, next week tak ada break. But another next week tu akan ada break lah. 1046 nak pergi 1047. So that's all for today. Thank you pada yang menonton. And macam biasa, siapa yang tak subscribe lagi, silalah subscribe. And kalau hampa suka video ni, silalah like. Dengan itu, aku pun ciao lo.